علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Kita rafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah perkenan Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bersama-sama lagi dalam majlis ilmu kita. Jom mengaji tadabbur surah Al-Mulk. Minggu lalu kita berehat, meraihkan cuti, dan insyaAllah kita sambung pada malam ini. Jadi mudah-mudahan kita semua dikurniakan kesihatan yang baik untuk terus melaksanakan amal-amal salih. Mudah-mudahan kita diberi kelapangan masa untuk sentiasa berkesempatan melaksanakan amal yang perlu, amal yang penting. Termasuklah apa yang kita laksanakan pada malam ini, memanfaatkan peluang yang ada untuk mendalami ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya adalah ilmu Al-Quran. Mudah-mudahan kita menjadi lebih faham, lebih dekat dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan untuk kita sebagai panduan hidup ini, insya-Allah. Jadi alhamdulillah kita pun telah bersama-sama membaca surah Al-Mulk bersama imam yang memang suaranya sangat merdu, bacaannya sangat baik. Mudah-mudahan dapat kita contohi bacaan tersebut, insya-Allah. Pada malam ini kita akan ambil 3 ayat, insya-Allah, yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Jadi ayat yang ke-13, ayat yang ke-12, 13 dan 14, insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum. Sesungguhnya orang-orang yang yakhshawna, mereka itu takut, rabbahum, dengan Tuhan mereka, bil ghaibi, dalam keadaan ghaib, dalam keadaan tidak kelihatan. Lahum maghfiratun, bagi mereka maghfirah, yakni keampunan. Wa ajrun kabir, dan pahala yang besar. Kita jumpa banyak kali lah ni, maghfirah, ajrun, kabir dalam Al-Quran ni kita akan biasa jumpa, insya-Allah. Jadi lepas ni bila kita baca, kita akan dapat faham, ingat maknanya. Maghfirah, keampunan, kita selalu mohon istighfar, maghfirah. Wa ajrun kabir, pahala yang besar. Ayat yang ke-13, wa asirru qaulakum, dan rahsiakanlah perkataan kalian, perkataan kamu semua. Rahsiakanlah maknanya perlahankan, bisikkan tu, qaulakum. Awijharu bihi, atau keraskan, atau nyaringkan, zahirkan dengannya, qaulakum tu. Innahu alimun bizatis sudur. Sesungguhnya Allah, Tuhan yang maha mengetahui, alimun bizatis sudur, dengan apa yang ada di dalam dada. Sadrun, dada. Ayat yang ke-14, ala ya'lamu man khalaq. Apakah tidak dia mengetahui siapa yang dia ciptakan. Wa huwal latiful khabir, dan dialah Allah yang maha halus lagi maha mengetahui. Al-Latif dan Al-Khabir. Baik. Pada malam ini saya juga tidak bawakan hadis berkaitan dengan fadilat membaca Al-Quran, sebab agak panjang kita punya perbincangan malam ni. Jadi kita terus saja. Kita cuba refresh balik. Kita cuba ingat balik apa yang telah kita perbincangkan, pelajari daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, daripada ayat 1 sampai ayat 11 sebelum ni, insya-Allah. Mula-mula kita sebut
dalam pertemuan kita yang awal berkaitan dengan Allah mensifatkan zatnya, dirinya sebagai Tuhan yang memiliki segala keberkatan dan kebaikan yang melimpah ruah serta berkekalan. Tabaraka itu. Tabarakallazi biyadihil mulk. Tabaraka itu. Kemudian Allah menerangkan bahawa Allah menguasai segala kerajaan dan kekuasaan Allah meliputi segala yang di langit dan di bumi, bahkan bukan hanya di dunia, termasuk juga di akhirat nanti. Iaitulah syurga, neraka, itu kekuasaan Allah di akhirat nanti. Kemudian Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapakah yang paling baik amalannya. Kita dah sebut berkenaan dengan ahsanu amala. Kenapa Allah sebut ahsanu amala? Tidak aktsaru amala. Allah guna perkataan ahsan tu. Kemudian yang keempat, kita juga telah pelajari berkaitan dengan penciptaan langit yang berlapis-lapis tu. Yang disebut dalam surah Al-Mulk ini, sab'a samawatin tibaqa, 7 lapis langit yang bertingkat-tingkat, berlapis-lapis. Kemudian yang kelima, Allah menjelaskan bahawa segala ciptaan Allah adalah sangat sempurna, sangat unik dan tidak ada cacat celanya. Dan Allah mencabar, Allah mencabar manusia agar mencari kalau boleh jumpa kecacatan, kekurangan, ketidakserasian pada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan pasti manusia tak akan boleh jumpa. Cabaran Allah itu berterusan dari dulu, dari mula ayat ini diturunkan sampailah ke hari ini dan sampai seterusnya. Setinggi mana ilmu manusia boleh capai, cabaran itu masih terbuka. Bahawa tidak akan ditemui kecacat celaan pada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah menceritakan tentang penciptaan bintang di langit sebagai hiasan langit dan juga sebagai perejam syaitan. Kemudian yang ke-8, kita dah bincang juga berkenaan dengan neraka dan sifat-sifatnya yang sangat menggerunkan sebagai balasan kepada orang-orang yang kufur ingkar. Kemudian kita dah jelaskan juga berkaitan dengan pengakuan dan penyesalan orang-orang kafir di akhirat nanti. Mereka mengakui bahawa Allah telah turunkan Rasul untuk memberi peringatan dan pengajaran kepada mereka. Tapi mereka dustakan para Rasul. Bahkan lebih daripada itu, mereka mengatakan bahawa Rasul-Rasul ini adalah mendusta dan tidak diturunkan wahyu kepada mereka pun. Kemudian pada malam ni insya-Allah selepas Allah menjelaskan berkaitan dengan azabnya kepada orang-orang yang kufur ingkar sebagai muqabalah, istilah yang digunakan oleh Tafsir Al-Munir, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ialah muqabalah, perseimbangan. Dia kata Allah dah sebut pasal siksa kepada orang kafir, Allah akan sebut pula ganjaran kepada orang yang beriman. Inilah kaedah dalam pendidikan. Kita ceritakan ganjaran baiknya dan kita juga didik manusia dengan menjelaskan apakah akibat buruk sekiranya pengajaran, pendidikan yang Allah turunkan tidak dipatuhi. Jadi dua-dua tu kena cerita. Tak boleh asyik menakutkan dengan azab saja tapi tidak ceritakan apakah balasan yang menggembirakan di akhirat nanti. Jadi ini kaedah Al-Quran. Al-Quran sebut kedua-duanya. Jadi begitulah juga kalau kita dalam pengajaran kena sebutkan kedua-duanya itu. Baik. Hari ini kita masuk pada ayat yang ke-12. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka dalam keadaan ghaib,
tanpa melihat Allah, mereka akan dapat keampunan dan pahala yang amat besar. Dalam tafsir Al-Munir dijelaskan, pertama sekali ialah yakhshawna rabbahum, takut kepada Rabb mereka. Allah tidak gunakan istilah yakhshawna Allah. Sebab perkataan Rabb itu memberi, ini dah kita sebut sebelum ni juga, perkataan Rabb itu sendiri memberi kegentaran, memberi gambaran kehebatan. Sebab Rabb itu bermaksud Tuhan yang mencipta manusia itu sendiri. Tuhan yang mencipta seluruh alam. Tuhan yang mentadbir alam, termasuklah manusia. Tuhan yang menghidup dan mematikan. Itulah dia Rabb. Jadi kalau manusia faham Rabb itu adalah Tuhan yang mencipta dia, memberi dia rezeki, mentadbir dia, menghidup dan mematikan dia, itu lebih lagi daripada istilah yakhshawnallah. Kerana Allah itu adalah salah satu daripada asma Allah al-husna, nama-nama Allah. Tapi Allah menggunakan perkataan Rabb tu supaya seluruh manusia memahami bahawa sekarang ni adalah persoalan dia dengan Tuhan yang menciptakan dia sendiri. Dalam keadaan ghaib, bil ghaib, yang disebutkan di dalam ayat itu mengandungi dua maksud. Yakhshawna rabbahum bil ghaibi itu mengandungi dua maksud. Pertama, takut kepada Allah yang mereka sendiri tidak dapat melihatnya. Maknanya manusia memang tidak dapat melihat Allah, tapi dia merasai Allah melihatnya. Ini dalam hadis Jibril yang menyebut pasal apakah dia Islam, apa dia iman, apa dia ihsan. Hadis Jibril ni sangat penting untuk dipelajari. Sebahagian ulama menyebut kalau dalam Al-Quran itu ada Ummul Quran, iaitulah surah Al-Fatihah. Dalam hadis itu ada Ummus Sunnah, iaitulah hadis Jibril ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis daripada Umar Al-Khattab. Jibril datang mengajarkan agama kepada Nabi dan para sahabat yang ada pada ketika itu. Bila ditanya, akhbirni anil ihsan, beritahu aku tentang ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarahu. Nabi jawab, an ta'budallah ka'annaka tarahu. Hendaklah kamu menyembah Allah seolah-olah sebagaimana seakan kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tak boleh melihat Allah, Allah sentiasa melihat kamu. Memang kita tak boleh melihat Allah, tapi kita merasai Allah sedang melihat kita. Itulah yakhshawna rabbahum bil ghaib. Kita tak dapat lihat Allah. Kita takutkan siksaan neraka yang disebut dalam ayat-ayat yang sebelum ni, sedang neraka tu kita belum pernah lihat. Siksaan, azabnya, betapa dahsyat neraka tu belum pernah kita lihat. Tapi tanpa dapat kita melihat itu, kepercayaan kita terhadap yang gaib itu menggerakkan jiwa kita untuk merasai takut dengan Allah dan dengan azab Allah. Itu. Yang kedua, takut kepada Allah semasa mereka tidak dilihat oleh mata manusia. Maknanya saat dia bersendirian, tak ada siapa melihat dia, dia masih merasa takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan di saat ada orang, ada mata memerhatikan, dia tahu ada orang tengok, baru dia rasa takut, baru dia tinggalkan maksiat. Kalau tak ada orang nampak, dia langgar semua. Itu bukan takut yang dimaksudkan dalam ayat ini. Jadi takut dalam ayat ini, takut kepada Allah, takut kepada Tuhan, bil ghaib, dalam keadaan ghaib itu mengandungi dua maksud. Yang kedua-dua ini melayakkan seseorang itu mendapat dua balasan yang besar juga. Iaitulah lahum maghfiratun, itu yang pertama, keampunan dan penghapusan dosa, maghfirah. Dan yang kedua, ajrun kabir, ganjaran yang sangat besar, iaitulah syurga. Baik. Dalam kebanyakan kitab tafsir, antaranya Ibnu Kathir,
Imam Ibn Katsir telah membawakan hadis berkaitan dengan 7 golongan yang dinaungi Allah di mahsyar, di akhirat nanti. Di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya agak panjang. Dalam 7 golongan itu ada golongan yang berbetulan dengan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi, yakhshawna rabbahum bil ghaib tu. Mari kita tengok hadis ni. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh imamun adilun wa syabun nasha'a fi ibadatillahi ta'ala wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athum ra'atun zatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat 'ainah muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh para ulama hadis. Baik. Terjemahannya 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat yang tidak ada naungan kecuali naungannya, naungan Allah. Pertama ialah imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang menyibukkan dirinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hidupnya membesar nasya'a fi ibadatillah, yang membesar dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seorang yang hatinya terikat dengan masjid. Yang keempat, wa rajulani tahabba fillah, 2 orang yang saling mencintai kerana Allah. Ijtama'a alaihi, berkumpul kerananya, kerana Allah, wa tafarraqa alaihi, dan berpisah juga kerana Allah. Ya. Dan 3 golongan yang disebut dalam hadis itu, ini menepati apa yang disebut oleh Allah sebagai contoh kepada golongan yakhshawna rabbahum bil ghaib wa rajulun da'athum ra'atun, dan seseorang lelaki yang diajak oleh seorang perempuan untuk berzina. Bukan perempuan saja. Perempuan tu sifatnya zatu mansabin, yang ada kedudukan. Wa jamalin, cantik pula tu. Zatu mansabin, yang ada kedudukan, ada kekayaan dan cantik. Tapi apa dia jawab? Faqala, ia menolaknya, inni akhafullah. Dia menolak dengan berkata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Tak ada siapa tengok, tak ada siapa nampak, digoda oleh seorang wanita cantik, berharta, berkedudukan, dia sanggup menjawab, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Itulah gambaran allazina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Itu yang pertama. Ini bukan mudah ni. Golongan yang kedua, atau golongan yang dalam hadis ni ialah golongan yang kelima lah. Golongan yang keenam. Yang tadi kelima. Tapi 3 golongan ini, tadi 4 golongan, 3 golongan ni adalah golongan yang menepati ciri yang Allah sebut dalam allazina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Golongan ni yang kedua, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha, dan seseorang yang bersedekah secara sembunyi, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Tak ada siapa tahu. Orang yang rajin infak tanpa diketahui orang. Inilah golongan yang yakhshawna rabbahum bil ghaib. Orang tak nampak pun dia masih berbuat baik, berbuat ibadah kepada Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa rajulun zakarallaha khaliyan fa fadat 'ainah, dan lelaki atau seseorang yang berzikir mengingati Allah khalian,
dikala dia bersendirian. Fafadat ainah, sehingga menitis air matanya, sehingga mengalir air matanya. Bangun malam berseorangan, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, mengenang dosa-dosanya, menitis air matanya sendirian, tak ada siapa tahu. Ya. Tiga golongan ini adalah gambaran yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, dipetik oleh para ulama untuk menghuraikan contoh golongan yang yakhshawna rabbahum bil ghaib. Okay. Baik. Seterusnya. Ayat seterusnya, wa asirru qaulakum awijharu bihi innahu alimun bizatis sudur. Dan rahsiakanlah perkataanmu atau nyaringkanlah, sesungguhnya dia maha mengetahui segala apa yang terkandung dalam dada. Ini peringatan Allah. Setelah Allah sebutkan ganjaran kepada orang-orang yang beriman, Allah peringatkan pula kepada semua orang. Khususnya kepada orang-orang yang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Hamka menyebut Allah telah mengetahui, Allah tetap mengetahui walaupun engkau berbisik atau bersuara nyaring. Cakap pelan-pelan ke, cakap kuat-kuat ke, Allah dengar. Bagi Allah sama saja. Hatta apa yang terasa dalam hatimu tidak engkau ucapkan sama sekali, tetap juga diketahui oleh Allah. Ini nak tunjukkan bahawa pengetahuan Allah tu tidak tunggu perkara tu terzahir, tersimpan di lubuk sanubari seseorang pun Allah tetap mengetahui. Sama saja di sisi Allah, terang-terang ke, sembunyi-sembunyi ke. Inilah suatu peringatan bagi manusia supaya dia berhati tulus dan ikhlas. Jangan lain di mulut, lain di hati. Dan ini pun suatu peringatan agar sebutlah nama Tuhan itu dengan sederhana. Tidak perlu disorak-soraikan, sebagaimana dilakukan oleh sebahagian ahli tasawuf di dalam melakukan zikir. Zikir sehingga menjerit-jerit, berlebih-lebihan. Inilah maksud wa asirru qaulakum awijharu bihi innahu alimun bizatis sudur. Pelan-pelan pun Allah dengar, kuat pun Allah dengar. Masih tersembunyi dalam hati pun Allah tahu, apalagi yang telah dizahirkan. Ayat ini sebenarnya diturunkan, kalau mengikut ulama tafsir, ada sebab nuzul dia, ada sebab turun ayat ni. Memetik apa yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Nazalat fil musyrikin. Ayat ini turun mengenai orang-orang musyrikin. Kanu yanaluna minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengutuk, mengejek, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakang Nabi. Fayukhbiruhu Jibril alaihi salam. Maka Rasulullah diberitahu oleh Jibril tentang perbuatan orang-orang musyrikin ni. Faqala ba'duhum li ba'din. Orang-orang musyrikin ni pun berasa macam berasa bimbang lah nanti Nabi tahu. Jadi mereka berkata sesama mereka, asirru qaulakum. Cakap slow-slow sikit. Rahsiakan ucapan kalian. Sembunyikan. Jangan jahar sangat, jangan nyaring sangat. Kaila yasma'a Rabbu Muhammadin. Agar Tuhan Muhammad tidak mendengarnya. Ini perbualan orang-orang musyrikin sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Lalu fanazalat, maka turunlah ayat wa asirru qaulakum awijharu bih. Jadi mereka menyangka kalau cakap sembunyi-sembunyi di belakang Nabi, pelan-pelan orang lain tak dengar, Allah tak tahu. Jadi Allah tempelak perbuatan ini dengan turunnya ayat wa asirru qaulakum awijharu bihi innahu alimun bizatis sudur. Kemudian disambung pula dengan ayat seterusnya, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu zahirkan dan kamu rahsiakan? Dan dialah Allah yang maha halus lagi maha mengetahui. Ala ya'lamu man khalaq. Ini dalam tafsir Al-Qurtubi menyebut, maknanya ialah ala ya'lamu sirra man khalaqa sirra. Tidakkah Tuhan yang menjadikan rahsia itu tersimpan dalam hati, dia yang ciptakan rahsia itu,
Tuhan sendiri tak tahu apa yang dia ciptakan. Iaitu as-sirra tu. Rahsia tu. Mana mungkin kan? Yaqulu ana khalaqtu sirra fil qalbi afala akunu aliman bima fi qulubil ibad. Aku yang menjadikan rahsia itu tersimpan di dalam hati. Tidakkah memang selayaknya aku tahu apa yang ada di hati manusia? Ya. Kalau dalam Fizilal Quran, Syed Qutb sebut, isi dada itu tidak pernah terpisah daripada dada mereka. Allah telah menjadikannya di dalam dada manusia sebagaimana dia menjadikan dada manusia itu sendiri. Kalau manusia itu pun, hati manusia yang ada dalam jiwa, dalam dadanya tu, Allah yang ciptakan, isi hati itu pun Allah tahu. Itulah maksudnya. Takkanlah Allah tak tahu apa isi hati, sedang hati itu sendiri Allah yang ciptakan. Baik, wa huwal latiful khabir. Ini sebahagian daripada al-asma al-husna. Asma Allah al-husna ni ada huraian tersendirilah. Kalau kita nak buat kelas, boleh buat kelas ni untuk 99 nama Allah, Asmaul Husna ni. Asmaul Husna ni. Jadi ini sebahagian daripada Asmaul Husna yang Allah sebutkan dalam surah ini. Al-Alim antaranya. Sebahagian ulama, ini pentafsirannya, sebahagian ulama menyebutkan Al-Alim ni pengetahuan Allah tu meliputi segala bentuk maklumat. Sedang Al-Khabir mengetahui apa yang akan berlaku sebelum ia berlaku lagi. Semua tu dengan maksud Allah Maha mengetahui. Al-Alim, Al-Khabir, Al-Latif dengan maksud Allah Maha mengetahui. Kalau disambungkan Al-Latif itu digandingkan dengan Al-Alim. Baik. Al-Hakim mengetahui secara mendalam dan terperinci. Dan Al-Latif yang dalam ayat ini mengetahui secara mendalam, termasuklah yang tersembunyi. Saya bila tengok huraian-huraian tu dia agak panjang, jadi saya ingat ini satu kesempatan lain insya-Allah nanti boleh kita bincangkan tentang nama-nama Allah yang mulia ni, Al-Husna ni, yang terpuji. Asmaul Husna tu kita boleh bincangkan satu persatu insya-Allah. Tapi secara ringkas, nama Al-Latif dalam Al-Quran disebut dalam 7 tempat. Dalam 7 ayat. Dan digandingkan dengan bukan Al-Khabir ni. Al-Khabir. Digandingkan dengan Al-Khabir 5 tempat. Nama Allah Al-Latiful Khabir. Al-Latiful Khabir. Latifan Khabira. Itu diganding dalam satu tempat, dalam satu ayat, maknanya di 5 tempat. Sebahagian mengambil ayat yang lain, sebahagian ayat Asy-Syura ayat 19 ni tidak sebab dia tidak berganding. Ini tidak berganding Asy-Syura ni. Dia ada satu lagi ayat iaitu surah Al-Ahzab. Al-Ahzab dah ada, Al-An'am silap saya. Al-An'am pun ada satu lagi ayat. Dia ada 5 tempat. Jadi kebanyakan gandingan dia Al-Latif Al-Khabir. Al-Latif Al-Khabir. Jadi bila Al-Latif tu digandingkan dengan Al-Khabir, sebahagiannya menyebut Al-Latif dengan makna Al-Khabir, makna yang sama. Dalam konteks pengetahuan. Tapi kalau Al-Latif duduk dalam ayat bersendirian, dia boleh memberi maksud yang berbeza. Maha halus, maha lembut Allah tu dengan hamba-hambanya. Seperti Allahu latifum bi'ibadihi. Allah ni sifat dia sangat lembut dengan hambanya. Tapi bila diganding dengan perkataan Al-Khabir, dia akan memberi maksud maha halus pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala, mendalamnya pengetahuan tu. Ini banyaklah bincangan ulama ni. Bila saya baca-baca dia ada panjang uraian dia tu, jadi saya ingat ini boleh jadi satu subjek khusus untuk perbincangan. Baik. Kesimpulannya insya-Allah. Jadi sebagai makhluk,
Allah hendaklah sentiasa meyakini bahawa setiap tindakan kita sama ada secara tersembunyi atau terang-terangan pastinya dalam pengetahuan Allah. Jadi kita yakin bila kita baca surah Al-Mulk, kita dalami maknanya, kita tahu bahawa setiap tindakan kita secara terang atau tersembunyi memang Allah tahu. Hatta apa yang terlintas dalam hati kita pun pasti Allah mengetahuinya. Belum kita sebut, belum kita zahirkan, apa yang jadi niat kita, Allah dah tahu. Allah mengetahui bahawa kita, sama ada kita ikhlas atau tidak dalam melakukan sesuatu amal. Jika kita benar-benar sedar akan perkara ini, pasti tidak akan terlintas pun di hati kita untuk membuat maksiat, bahkan merancang untuk membuat maksiat pun pasti kita tidak akan lakukan kerana kita rasa malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah berikan segala macam nikmat dalam kehidupan kita. Yang kedua, sebagai hamba kita wajib mengenal sifat-sifat Allah melalui nama-namanya yang indah, Asmaul Husna. Antaranya ialah sifat Al-Alim, Al-Khabir, Al-Latif yang disebut dalam beberapa ayat dalam surah ini, yang melambangkan keluasan ilmu Allah dan ketelitian penciptaannya. Jika kita renungi dengan mendalam segala ciptaan Allah, pasti kita akan berasa takjub atas kehebatan ciptaannya. Oleh itu, luangkanlah masa setiap hari untuk bertafakur dan tadabbur alam serta merenungi penciptaan diri kita sendiri. Belajar mengenai tubuh badan kita sahaja sudah mampu membuatkan kita sedar akan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah dengan melakukan tafakur dan tadabbur secara konsisten, kita akan dapat menghadapi kehidupan yang mendatang dengan yakin dan tenang. Jadi dia menimbulkan keyakinan dalam hati kita bahawa Allah ada, Allah tahu apa yang kita alami, Allah tahu apa yang kita rasa. Pergantungan dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala akan jadi lebih kukuh, lebih dekat. Mudah-mudahan dengan itu memudahkan pengampunan, pertolongan, bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, petunjuk dan hidayahnya sentiasa sampai pada kita, insya-Allah. Jadi itulah dulu untuk malam ini. Salah silap saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jumpa lagi insya-Allah dalam kesempatan yang lain pada minggu hadapan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Samsul di atas tazkirah sebentar tadi. Alhamdulillah sempurna sudah tazkirah kita pada malam ni. Seperti mana yang Ustaz ceritakan tadi, semoga tazkirah pada malam ni dapat mendekatkan kita kepada Rabb-Nya kan. Dan semoga dengan kedekatan kita dengan Tuhan tu, kita akan jadi jiwa yang tenang, insya-Allah. Okey, itu saja daripada saya. InsyaAllah kita akan bertemu pada minggu hadapan. Kita tangguh dulu dengan tasbih kifarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Innal insana lafi khusr. Allazina amanu والصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Samsul nanti bagi slide boleh kan? Dah. Ada hantar dah. Dalam Telegram. Oh, Ustaz dah send Telegram. Dia tak boleh. Okey, jumpa lagi semua insya-Allah. Okey. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Jo sihat ya Abang Jo? Abang Jo di mana tu? Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Baik. Bila Haziq ada? Minggu depan Haziq baca. Oh.
tafsir sekali nanti boleh. Allah, boleh. Baik, okey. Assalamualaikum.